Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama dengan saya pagi ini, Cikgu Christina, guru sejarah anda. Semoga hari ini kita akan terus kekal bersemangat meneruskan kelas PDPR kita, terutamanya kepada pelajar tingkatan 3 SMK Pendidikan nombor 1. Pagi ini, cikgu akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai bab 4, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Murid-murid, untuk bab 4, kita ada 4 subtopik yang akan kita cuba fahami dan kita dalami. Yang pertama, 4.1, kita akan belajar pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ingat ya, 5 buah negeri ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Cikgu ulang, iaitu yang pertama Kerajaan Perlis, yang kedua Kerajaan Kedah, yang ketiga Kesultanan Kelantan, yang keempat Kesultanan Terengganu, yang kelima adalah Kesultanan Johor. Kita akan cuba fahami hari ini tentang kelima-lima buah negeri ini. 4.2 yang akan kita pelajari pula adalah perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dalam topik ini kita akan cuba fahamkan apakah faktor perluasan kuasa British. Kita juga akan melihat strategi British. Kita juga akan melihat perluasan kuasa melalui perjanjian Bangkok 1909. Okey, dua subtopik itu yang akan cikgu cuba tekankan hari ini. Okey, manakala 4.3 dan 4.4 cikgu akan terangkan pada kelas kita yang akan datang. Okey. Oleh itu, objektif pembelajaran cikgu pada hari ini untuk 4.1, cikgu berharap agar murid-murid dapat menyatakan pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Kita akan meneliti kerajaan yang pertama iaitu Kerajaan Perlis. Kita melihat terlebih dahulu latar belakang Kerajaan Perlis. Perlis adalah merupakan sebuah wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Maharaja Siam iktiraf Sheikh Hussein Jamulail di Bangkok sebagai Raja Perlis pertama pada tahun 1843 dan digelar sebagai Pia Songkram Rama Wicit Willis Asmara Pia Perlis. Satu nama yang sangat sukar untuk kita sebut, tetapi nama ini kamu mesti ingat kerana ini adalah merupakan nama gelaran pertama untuk Raja Perlis. Okey, istiadat pengisytiharan diadakan di Istana Arau dan diberitahu kepada seluruh rakyat di negeri Perlis. Okey, dalam pentadbiran, Raja Syed Hussein Jamulail bentuk satu pasukan pentadbiran yang berwibawa. Pasukan ini terdiri dalam kalangan pembesar tempatan. Tuan Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamulail dilantik sebagai Raja Muda Perlis. Datuk Arau sebagai Perdana Menteri yang diberikan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Negeri Perlis dibahagikan kepada 22 buah mukim. Okey, hubungan luar pula kita lihat Perlis adalah sebuah kerajaan yang menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan Siam. Ini kenapa? Kerana Perlis mahu mengelakkan daripada diganggu-gugat oleh kuasa lain. Okey, manakala perundangan negeri Perlis pula, mereka dalam pentadbiran perundangan Perlis adalah berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Okay, undang-undang inilah yang dijadikan sebagai rujukan. Pelaksanaannya menitik beratkan kerajaan terhadap rakyat. Okey, setakat ini boleh ikut kelas cikgu, faham? Okey, ini adalah 4 bahagian ataupun 4 perkara yang kamu mesti jelas tentang kerajaan Perlis.
kita akan melihat Kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah bermula sejak abad ke-17 dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini dan terus kekal hingga ke hari ini. Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam yang berpusat di Kota Bukit Meriam. Pemerintah pertama yang bergelar Sultan di Kedah ialah Sultan Muzaffar Shah. Pentadbiran diketuai oleh Sultan, pembesar dan disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, pembahagian wilayah telah diwujudkan dan diletak di bawah pengawasan pembesar di daerah. Jadi di setiap daerah akan diwujudkan mukim yang akan dikendalikan oleh penghulu. Pada abad ke-19, terdapat 128 mukim yang ada di Kedah. Kedah juga seperti Perlis menjalinkan hubungan luar dengan Siam sebagai satu strategi untuk mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara, yang antaranya adalah hubungan diplomatik, pentadbiran dan keuangan. Manakala dari segi perundangan pula, di Kedah mengamalkan Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650, iaitu memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Dalam kanun ini terdapat 5 bab Undang-Undang Kedah, di mana murid-murid boleh merujuk dalam buku teks muka surat 87. Ketiga pula adalah Kerajaan Kelantan, di mana Kerajaan Kelantan telah wujud sebelum abad ke-17 semasa pemerintahan Long Yunus, iaitu pada lingkungan tahun 1776 hingga 1794, Kelantan berjaya disatukan. Pertingkahan Kelantan dengan Terengganu dan pengaruh Siam telah berlaku perubahan pada tahun 1812, di mana Sultan Muhammad I telah membuat persetiaan dengan Siam untuk mengelakkan ancaman Terengganu, dan Siam telah meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga 1909. Pentadbiran di Kelantan adalah Sultan dibantu oleh para pembesar dalam sistem Jemaah Menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1839 hingga 1886. Dalam pentadbiran wilayah, Kelantan dibahagikan kepada jajahan tertentu. Terdapat 3 jajahan pada tahun 1904, iaitu Selatan, Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Pada peringkat paling bawah, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kueng yang turut dibantu oleh Imam. Hubungan luar Kelantan menjalinkan hubungan dengan Kerajaan Siam semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Kelantan juga menjalinkan hubungan dengan Terengganu, Kedah, Petani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Dalam perundangan pula, Kelantan telah melaksanakan undang-undang syarak di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai satu pusat perdagangan. Dengan Kerajaan Terengganu, manakala Terengganu diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1708 hingga 1733. Sultan telah membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima penasihat British. Okey. Hubungan luar Terengganu pula, dia menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad ke-18. Okey, selain itu, Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Petani dan Johor. Kedudukan Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat diakui oleh negeri-negeri lain. Untuk perundangan pula, Terengganu
mengamalkan perundangan yang berasaskan prinsip keadilan Islam, iaitu Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu telah digubal dan diamalkan pada tahun 1911. Hakim mahkamah dipilih secara teliti. Individu itu mesti berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. Okey, Tengku Musa telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Mahkamah. Okay, ini murid mesti ingat. Manakala dalam pentadbiran, Sultan dibantu oleh pembesar dan penasihat Sultan atau dalam urusan pentadbiran wilayah serta daerah. Itu adalah tugas pembesar. Sistem penghulu dikemas semasa Sultan Omar memerintah pada tahun 1839 hingga 1876. Sultan Zainal Abidin III dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim. Terdapat pembesar bergelar Datuk yang bertugas sebagai mata-mata. Mereka juga bertugas untuk menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan Terengganu. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan dianggotai oleh ahli mesyuarat dibentuk untuk memutuskan hukuman atau membuat pengisytiharan negeri Terengganu. Okey, ini berkenaan dengan negeri Terengganu. Dan negeri yang kerajaan yang terakhir yang kelima iaitu Kerajaan Johor. Okey. Jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1609 dan Kerajaan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Konflik politik berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daing Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kedudukan ini digantikan oleh anaknya baginda iaitu Daing Abdul Bakar dan telah menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Okey. Dalam zaman pemodenan Johor, Maharaja Abu Bakar yang telah memerintah. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan. Iaitu strategi beliau adalah mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara Dalam berperanan membantu pemerintahan Sultan. Jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan diwujudkan bagi melicinkan pentadbiran. Johor menjalinkan semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu termasuk Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Baginda juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Contohnya, baginda membuat lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya, kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. Okey, Kesultanan Johor memasyurkan dalam perundangan mereka menggunakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan pada tahun 1895 sebagai aturan dalam pemerintahan Kerajaan Johor. Setelah cikgu menjelaskan dengan terperinci mengenai kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu tadi, iaitu yang pertama Perlis, cikgu juga telah jelaskan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Kita dapat simpulkan dalam 4.1 ini, kelima-lima buah negeri ini mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersusun dan inilah menjadi asas kemajuan kesultanan tersebut. Okey? Dalam sistem ini kita dapat simpulkan raja adalah tonggak paling penting dengan gandingan pemerintah oleh raja dan pembesar memacu kemakmuran negeri tersebut. Okey, selain itu sistem undang-undang yang dilaksanakan dengan teratur dan teliti juga menjaminkan kemakmuran negeri yang cikgu nyatakan tadi. Kita perlu menyadari bahawa kestabilan politik amat penting bagi mewujudkan sebuah keamanan negara. Okey, dapat kita simpulkan di sini bahawa pentadbiran yang sistematik menyumbang kepada kemajuan negara. Kita dapat lihat dalam negara kita Malaysia pada hari ini.
kita mempunyai satu pentadbiran yang sangat sistematik yang menjadikan negara kita Malaysia setaraf dengan negara-negara dunia yang lain. Okey, itu dalam 4.1. Okey, cikgu akan teruskan dengan 4.2, iaitu bila kita sudah melihat kelima-lima buah negeri tadi, mereka mempunyai sistem yang sangat teratur dan mewujudkan sebuah kerajaan yang makmur. Jadi, kita akan lihat bagaimanakah peluasan kuasa British ke atas. Kita akan pada 4.2 kita akan melihat kepada 4 buah negeri dahulu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagaimanakah British meluaskan kuasa ke 4 buah kerajaan ini? Okey, jadi objektif pembelajaran cikgu pada 4.2, cikgu berharap murid akan dapat menghuraikan peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita akan meneliti kepada 5 faktor peluasan kuasa British. Yang pertama, kita akan melihat kedudukan yang strategik. Kedua, strategi yang digunakan oleh British adalah dengan alasan untuk menghalang kemasukan kuasa barat lain. Ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber asli yang ada dalam kerajaan yang cikgu sebut tadi. Yang keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Akhir sekali, faktor peluasan kuasa British akan kita teliti adalah dengan slogan beban orang putih. Murid ingat, tadi cikgu dah nyatakan keempat-empat kerajaan ini, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Siam. Okey, jadi sebelum kedatangan British, keempat-empat buah negeri ini memang berhadapan dengan pengaruh Siam. Pada abad ke-19, hubungan antara British dengan Siam memberikan kesan besar kepada negeri-negeri ini. Kedudukan strategik dan kemahuran negeri ini menarik perhatian British. Selagi negeri-negeri ini di bawah naungan Siam, British tidak akan mampu untuk meluaskan kuasanya. 4 buah negeri ini, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, sangat penting kepada perdagangan British. Ini kerana Kelantan dan Terengganu sangat strategik berada di laluan perdagangan antara Siam dengan Singapura. Okey, kedudukan yang strategik inilah yang mendorong menjadi salah satu faktor British mahu meluaskan kuasa ke atas kerajaan ini. Adalah British mahu menghalang kemasukan kuasa barat lain. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu mahu dijadikan oleh British sebagai penampan usaha kuasa-kuasa barat lain untuk campur tangan. Kuasa barat yang lain seperti Perlis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia, mereka juga cuba meluaskan kuasa di sekitar negeri Melayu Utara. Jadi, British perlu menguasai negeri ini untuk menghalang kuasa-kuasa barat yang lain tersebut. Ini kerana kemarahan kuasa barat dapat dilihat dari aspek yang berikut. Ingin menguasai bahan mentah. Jadi ini mencabar penguasaan British di negeri-negeri Melayu. Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Manakala Amerika Syarikat pula berhasrat meluaskan pengaruhnya di Terengganu, Perancis pula berminat untuk meluaskan kuasa di kawasan di segenting Kra. Matlamat Perancis adalah untuk mengancam perdagangan dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa. Manakala Rusia pula ingin membuka pertempatan di ujung Salang. Okey, jadi kemarahan kuasa barat ini sangat-sangat menggugat British. Dia rasa tercabar dan dia mahu menggunakan keempat-empat buah negeri ini untuk menjadi penampan, menjadi penghalang kepada kuasa-kuasa barat lain untuk masuk ke tanah Melayu. Yang paling utama, kemakmuran dan kekayaan sumber asli. Kita tahu, okey, Kedah Perlis mempunyai hasil pertanian dan peternakan menjadi sumber bekalan makanan. Jadi,
Dengan kekayaan pertanian dan peternakan ini dapat memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Ingat lagi tak? British telah menguasai Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah negeri-negeri selat yang dikuasai oleh British. Jadi dia memerlukan sumber makanan. Okey. Manakala Kelantan dan Terengganu pula aktiviti pembuatan, pertukangan dan pembinaan kapal sangat penting. Kenapa? Kerana menjadi pembekal pelbagai barangan dagangan kepada pedagang di Singapura. Okey. Jadi, keempat-empat negeri ini ada kepentingannya kerana mempunyai kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Keempat faktor kenapa British ingin meluaskan kuasanya adalah kerana British berhasrat menghubungkan Burma yang dikuasainya dengan Pulau Pinang dan Singapura. Jadi, pembinaan jalan raya, kereta api dan telegraf di antara Burma dan Pulau Pinang membolehkan British mempunyai rangkaian terus perhubungan dengan India. Jadi, hal ini sangat penting bagi perdagangan dan keselamatan British. Balik 5 faktor perluasan kuasa British. Yang pertama tadi, kerana kedudukan yang strategik. Kedua, menghalang kemasukan kuasa-kuasa lain. Ketiga, kerana kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Terakhir adalah yang kelima, beban orang putih. Jadi ini adalah faktor perluasan kuasa British yang digunakan oleh British untuk meluaskan pengaruhnya. Selepas kita melihat kepada faktor, kita akan melihat kepada strategi. Apakah cara-cara yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasanya? Okey. Perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dijalankan secara berperingkat-peringkat. Kerana apa? Kerana British menyedari bahawa negeri-negeri ini berada di bawah naungan Siam dan tindakan yang agresif akan menimbulkan masalah. Jadi, apa yang British gunakan adalah British menggunakan strategi perjanjian untuk memastikan kejayaannya. Dengan menggunakan kedudukannya di Pulau Pinang, British memantau perkembangan yang berlaku di negeri-negeri Melayu sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. Cikgu nyatakan di awal-awal tadi, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah menjalinkan hubungan yang rapat dengan Siam. Ini kerana keempat-empat buah negeri ini adalah negeri naungan dan mereka perlu menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali sebagai tanda ufti, tanda pertuanan. Mereka di bawah naungan Siam, Siam adalah pertuanan mereka, mereka perlu menghantar 3 tahun sekali. Sebaliknya, negeri ini anggap ufti sebagai tanda persahabatan. Pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini kurang menyenangkan pihak British. Matlamat utama British apa? Dia mahu memastikan laluan perdagangan antara India dengan China berada dalam keadaan yang selamat. Okey? Jadi, menyedari konfrontasi secara bersemuka akan merugikan, British mahu menggunakan strategi perjanjian bagi meluaskan kuasanya. Okay. Pada tahun 1826, terdapat beberapa siri perjanjian yang melibatkan British dan Siam, iaitu menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 dan membolehkan British meluaskan kuasa di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini ada beberapa gambar rajah yang cikgu berikan yang merujuk kepada perjanjian British dan Siam. Okey, kamu boleh tengok juga, kamu boleh Google juga di internet. Banyak bahan yang menerangkan tentang perjanjian British Siam atau dikenali sebagai Perjanjian Bangkok 1909. Kita tengok apakah isi kandungan Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909 ini ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Perjanjian ini diberikan
telah memberikan kesan besar kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kenapa? Kerana perjanjian ini telah membuka laluan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar yang lain. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah menerima seorang penasihat British kesan daripada perjanjian Bangkok ini. Tahap awal, Kelantan dan Terengganu menolak kehadiran penasihat ini. Okay, kita lihat rentetan peristiwa perjanjian Bangkok 1909. Murid-murid juga boleh merujuk dalam buku teks muka surat 93, muka surat 93, maafkan cikgu. Okey, kita tengok rentetan peristiwa. April 1907, rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas perjanjian Perancis dan Siam. Perjanjian ini diusahakan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, E.H. Troubles dengan Ralph Bagot, iaitu wakil British di Bangkok. Manakala Jun 1907, pejabat tanah jajahan membenarkan usaha perundingan ini. 13 September 1907, Strobel menemui Putera Damrong, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam bagi menyampaikan hasrat British. November 1907, hal tersebut disampaikan kepada Raja Siam. Januari 1908 hingga Januari 1909, draft perjanjian dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909. Akhir sekali 10 Mac 1909, perjanjian ditandatangani antara wakil British Ralph Bagot dengan wakil Siam iaitu Putera Divawangsa Zarafakar yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Jadi dengan kementerainya perjanjian Bangkok 1909 ini telah membuka ruang dan peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya ke empat-empat bawah negeri ini. Okey, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, itu untuk kelas kita pada hari ini, iaitu 4.1 dan 4.2. Untuk menguji setakat mana kefahaman murid-murid, cikgu akan memberikan latihan kepada murid-murid dalam grup WhatsApp kita, iaitu cikgu akan sediakan kuis dalam bentuk sokeratif. Di samping itu juga, cikgu akan menyediakan modul bagi pelajar yang tidak boleh mengakses ke dalam YouTube. Jadi, cikgu berharap kita sama-sama belajar dan terus belajar dalam topik yang cikgu ajar ini. Okey, berjumpa lagi dengan cikgu untuk kelas yang seterusnya. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.